Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Bagi salam, tengok ada Sayyidah Fatimah, ayah kamu diperlakukan. Sayyidah Fatimah, kanak-kanak lagi, berani. Baru umur belasan tahun, pergi menghalau lelaki-lelaki yang tua-tua tadi ni. Lalu dibersihkan belakang ayahnya, dibuang najis-najis tu. Habis Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad alaihassalam, dia bersihkan, Nabi pun baru bangun tahiyat. Kemudian Nabi pergi kepada 5 orang yang mengganggu Rasulullah. Nabi menyampaikan sesuatu wahyu kepada mereka. Kata Rasulullah, kalian semua akan mati dalam keadaan terbunuh. Macam tu je Nabi sebut. Tak ada nak maki, update Facebook, angkat gambar, rakam. Hambat. Inilah, tengoklah tuan-tuan semua, yang ni yang buat. Tak malu. Tengok ni, zaman hari ni. Selepas Nabi wafat, tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dari kalangan 100,000 lebih Nabi. Bukan 25. 25 itu Rasul yang disebutkan dalam Quran. Yang namanya ada dalam Quran 25. Yunus, Nuh, Musa, Yusuf, Ismail, Ishaq. 25 itu yang disebut dalam Quran. Sikit saja. Itu yang terhebat. Kesemua Nabi lebih kurang 124,000. Ramai. Terakhir sekali, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Last. Lalu Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah. Kehancuran alam semesta ini semakin dekat dengan kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan meninggalkan rumah masing-masing. Semua orang akan meninggalkan kedai masing-masing. Semua orang akan meninggalkan kereta masing-masing. Semua orang akan meninggalkan pangkat, kekayaan, kemasyhuran. Bangga dengan follower dia 200,000, 400,000. Ketika hari kematiannya, dia hanya akan dibalut dengan kain putih sahaja. RM1 pun tidak dimasukkan ke dalam kerandanya. Tidak ada seorang pun daripada anaknya yang paling dia sayang yang sanggup teman dia ketika itu. Kerana anaknya di atas bumi dan dia telah berpindah ke alam baqa', iaitulah barzakh dan seterusnya akhirat. Apa yang kita bawa adalah amalan kita. Dan antara yang paling utama sekali adalah kecintaan kita yang ada di dalam hati kita semua. Satu orang Badui masuk ke dalam majlis Nabi SAW. Badui ni Islam. Bila sebut Islam, Badui bermaksud dia daripada pedalaman. Sahabat dari pedalaman, sifatnya keras, tutur katanya keras, adabnya kurang. Di kalangan Badui ada yang memanggil kepada Rasulullah Muhammad. Di kalangan Badui ada yang memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, matas sa'ah. Sahabat suka kalau Badui bertanya. Sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Sa'ad, Sa'id, semua ni, ramai lagi. Mereka suka kalau kita kuliah macam ni, Arab Badui datang. Kita hari ni orang asli lah.
Sahabat suka kalau badui yang Islam ni datang sebab dia adab dia kurang. Dia datang, dia masuk, dia berdiri, dia tanya, "Ya Muhammad, kiamat bila kiamat?" Sahabat suka sebab sahabat menjaga adab. Sahabat tidak pernah mengangkat suara di hadapan Rasulullah radhiyallahu anhum, sahabat. Bahkan sahabat tidak ada pernah yang merenung tajam muka Nabi. Mereka sangat menghormati Nabi, mereka sangat mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila badui datang yang Islam ni, dia akan tanya, "Ya Muhammad, kiamat bila?" Lalu Nabi memalingkan muka, Nabi tengok ke lain. Lepas beberapa kali, Nabi pun tanya, "Siapa yang tanya tadi?" Maka badui itu angkat tangan. Nabi tanya dia semula, kata Rasulullah, "Madza a'adatta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Lalu badui itu menjawab. Badui yang Islam itu menjawab, "Ma a'adatu syai'an." Dalam satu riwayat, "La syai'." Wahai Muhammad, aku tak persiapkan apa sangat. Semayang fardu, puasa Ramadan, macam tu je. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi wahai Muhammad, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata badui yang hidup di padang pasir, di pedalaman yang jauh, rumah pun tak ada. Dia kata, "Wahai Muhammad, aku mencintai Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi pun menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah." Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah dekat dengan orang yang paling dia sayang pada hari kiamat. Kalau yang paling dia sayang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sampingnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat mahsyar nanti. Dalam masjid ni baru 5,000 orang. Sampai sana, atas, belakang. Baru 5,000 orang, 100 meter, saya tak nampak di belakang tu. Siapa? Nampak? Tuan-tuan, 2023 ada 8 bilion manusia. Berdiri di Perlis sampai Johor Bahru pun tak muat mahsyar itu. Bila badui ni kata, "Wahai Muhammad, aku tak siap apa sangat untuk kiamat. Akan tetapi, aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Nabi pun sebut satu rahsia yang menjadi pegangan kepada semua sahabat yang mendengar hadis itu. Mereka sangat gembira dengan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, kerana di dalam hati mereka tidak ada makhluk lain dan tidak ada dunia melainkan Allah dan Rasulnya. Itulah ucapan yang diungkapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas, kami yang mendengar ucapan Rasulullah pada hari itu, tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan pada hari itu. Kerana tidak ada yang lebih kami sayang melebihi Allah dan Rasulnya. Aku menyayangi Muhammad. Aku menyayangi Rasulullah, kata Anas, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan aku akan menuruti apa yang mereka lakukan, kata Sayyidina Anas. Saya ada perasaan, tuan-tuan ada perasaan. Antara perasaan itu ialah sayang. Sayang. Saya bagi masa kat tuan-tuan 10 saat. Saya bagi masa kat tuan-tuan 10 saat. Semua menjawab dalam hati masing-masing.
makhluk dan dunia manakah yang paling tuan-tuan sayang dalam hidup tuan-tuan sampai hari ini? Ada orang PS4 dia yang paling dia sayang. Dia baru beli RM2,800. Ada orang bila dia tanya diri dia yang paling dia sayang, dia renung, dia tutup mata dia tanya hatinya yang jujur. Maka yang paling dia sayang iPhone dia yang terbaru. Ada manusia yang paling dia sayang adalah kilang dia yang bilangan pekerja 350 orang. Pekerja tuan-tuan. Kilang dia ada pekerja 350 orang. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak hasil dia. Kilang yang menghasilkan kekayaan kepada dia itu lebih dia sayang daripada isteri dia. Lebih dia sayang daripada anak-anak dia. Lebih dia sayang daripada ibu dan ayah dia. Yang itulah yang ada dalam hati dia. Dan ketika mana dia mati pada malam itu, kekayaan itulah yang akan diseret oleh Allah untuk berada di samping dia dan memberi syafaat kepadanya. Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Jawapan Rasulullah, tiap-tiap orang akan dibangkitkan bersebelahan dengan perkara yang paling dia sayang. Sekiranya yang paling dia sayang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di mahsyar dia melihat wajah Rasulullah. Mesti dekat. Mesti dekat. Dia boleh tengok Nabi. Itu Nabi, dia nampak. Itu Nabi. Itu Rasulullah. Sebelah Nabi ada Abu Bakar. Sebelah sini ada Sayyidina Umar. Dia nampak di mahsyar. Kerana yang dibangkitkan paling hampir dengan Nabi adalah kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap Nabi dengan umatnya yang paling dekat dengannya. Tiap-tiap Rasul dengan umatnya yang paling dekat dengannya. 2023, 8 bilion manusia. Berdiri dari Perlis sampai ke Johor tak muat semenanjung Malaysia untuk 8 bilion. Macam mana pula kalau menunggu giliran untuk dibentangkan buku amalan? Lamanya. Tiba-tiba ada satu kumpulan, Allah panggil Nabi SAW untuk Rasulullah jemput kumpulan VVVIP di kalangan umatnya. Di kalangan umat Rasulullah ada berapa orang Nabi? Soalan. Di kalangan umat Nabi Muhammad ada berapa orang Nabi? Itu soalan. Jawapannya, jumlah Nabi di kalangan umat Nabi Muhammad adalah kosong. Sebab Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tetapi di kalangan umat Nabi Muhammad ada satu kumpulan yang masuk syurga lebih awal dari semua Rasul lain. Subhanallah. Subhanallah. Cukup malam ni untuk kita membawa balik satu hadis itu sahaja. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga di belakang Rasulullah bersama dengan kumpulan VVIP umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk syurga sebelum umat lain. Dan lagi penting sekali, masuk syurga sebelum Rasul lain. Ini pelik. Mereka ialah umat Nabi SAW, VVIP, yang masuk ke dalam syurga tanpa ditimbang, tanpa diazab, dan tanpa dibuka buku amalan mereka.
Rasul ulul azmi 5 orang. Rasul ulul azmi 5 orang. Kalau kita sebut majlis presiden para rasul 124,000 nabi itu, majlis presiden ada 5 orang. Majlis presiden ada 5 orang. Yang 124,000 tadi. 5 orang tu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam. Ni ranking, ikut ranking. Nombor 1 sampai nombor 5. 4 ini, keempat-empat dibuka buku amalan. Empat ini dibuka buku amalan. Akan tetapi sekejap je lah tuan-tuan. Sekejap je. Nabi Nuh adalah manusia pertama yang dipanggil. Dibuka buku amalannya. Subhanallah. Lalu Allah panggil Nabi Nuh. Allah panggil umat Nabi Nuh. Allah tanya umat Nabi Nuh. Wahai umat Nuh. Hal ballagha Nuh da'watahu? Apakah Nuh telah menyampaikan dakwahnya? Umat Nabi Nuh kata tidak. Sampai mahsyar menipu lagi. Lalu ditimbang amalan Nabi Nuh dengan cepat. Lalu Nabi Nuh dimasukkan ke dalam syurga. Sebelum dibuka buku amalan Nabi Nuh, ketika itulah dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil. Allah pun arah, wahai Muhammad, panggil umat kamu sekarang yang tidak perlu dibuka bukunya. Masya Allah. Tuan-tuan, siapa yang pernah pergi malam anugerah? Saya pernah pergi berapa kali? Bukan nak TV3. Bukan ni yang bintang popular ni. Siapa pernah pergi malam anugerah, syarikat ke malam anugerah apa-apa ke, kita tunggu tu nama kita dipanggil untuk terima yang menang tu. Begitulah suasananya. Waktu di padang mahsyar, tiap-tiap orang membawa buku amalan masing-masing. Setiap kita tahu apa yang terkandung dalam buku itu. Apa yang kita lakukan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Apa yang kita sorokkan pada waktu siang dan pada waktu malam. Kita tahu. Bila Allah bagi arahan, wahai Muhammad, pilih di kalangan umat kamu. Tuan-tuan boleh bayang betapa saya dan tuan-tuan ketika itu mengharapkan nama kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nama dipanggil satu persatu, kita tunggu nama kita. Kalau ada nama kita. Waktu itu semua orang mengharapkan namanya dipanggil. Dan hanya nama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipanggil pada malam atau pada hari itu. Umat lain tak dapat kelebihan itu. Maka beruntunglah kita ni, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpan doanya. Nabi simpan doa yang tidak ditolak. Namanya da'watun mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Satu bilangannya. Semua rasul telah menggunakan doa itu. Iddakhartuha, kata Rasulullah. Aku menyimpan doa itu. Dan doa itu digunakan pada hari mahsyar. Waktu semua orang, macam ni lah, semua orang berdiri. Tak ada aircon. Ni aircon fungsi tak ni? Fungsi kau tak? Fungsi kan? Ni ramai sebab ramai. Nak minta mereka tambah tak? Minta
Kena bagi duit, Tok Imam kata. Pandai kot Tok Imam pun. Kita nak kenal dia, dia suruh ni bagi duit. Tuan-tuan, 1,000,000 kali ganda lebih ramai daripada ni. Berapa juta kali ganda lebih ramai. Ramai di mahsyar. Berdiri. Tuan-tuan langkah setapak ke hadapan kena orang. Tuan-tuan langkah ke belakang satu tapak kena orang. Tuan-tuan ke kanan dan ke kiri selangkah kena orang. Al-aqdam. Alal aqdam. Kaki di atas kaki. Kerana ramainya makhluk ketika itu. Kena ingat, bukan orang sahaja dibangunkan di padang mahsyar. Jin kesemuanya. Syaitan kesemuanya. Tak payah cari syaitan ni. Tuan-tuan tak payah pergi cari, tak payah pergi puja, tak payah pergi minta. Tak payah, nanti jumpa. Kalau jadi ahli neraka, tiap hari jumpa. Wal'iyazubillah. Syaitan, jin. Tetapi jin dia beza jin, dia ada ahli syurga, ada di neraka. Kalau syaitan, dia satu bangsa, semua neraka. Jin ada yang pergi sekolah, ada yang tak pergi sekolah. Jin ada yang solat, ada yang tak solat. Ada jin merokok, ada jin tak merokok. Macam manusia lah. Ada jin tinggal semayang, ada jin rajin qiyamul lail. Jin, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang fasik. Jin. Semua jin dibangunkan di mahsyar. Semua syaitan dibangunkan di mahsyar. Semua manusia. Itu dah berapa ratus juta, bilion di mahsyar. Campur satu lagi makhluk yang lebih pelik sekali ialah apabila kesemua binatang yang pernah hidup di bumi ini dari zaman Nabi Adam sampailah kiamat berlaku, semua binatang itu dibangunkan oleh Allah. Binatang yang baru dicipta ataupun binatang yang dulu hidup yang kita pernah panggil oyen tu. Jawapannya binatang yang pernah hidup di bumi ketika dulu, bukan yang baru. Lembu yang tuan-tuan pernah pelihara, kambing yang tuan-tuan pernah pelihara, kucing yang tuan-tuan pernah pelihara. Kalau tuan-tuan tanya, boleh jumpa ke Ustaz satu hari nanti dengan binatang peliharaan kami? Mungkin boleh. Kerana kesemuanya akan dihidupkan kembali, kemudian dibalas di antara satu sama lain. Mana-mana binatang yang pernah menzalimi kawannya, mana-mana binatang yang pernah menanduk kawannya, yang pernah menendang kawannya, yang pernah menggigit kawannya. Ini ada hadis sahih tuan-tuan. Ini ada hadis. Kemudian ditukar menjadi tanah. Ketika itu ramai manusia berkata, ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, seandainya kami juga ditukarkan menjadi tanah, tidak ditimbang atas dosa-dosa yang kami buat. Diri lama, panjang berdiri, lama berdiri, sehingga kata para ulama, tempoh yang paling sikit berdiri di mahsyar adalah 50,000 tahun. Sehinggalah sebahagian penduduk mahsyar mohon dengan Allah, wahai Allah, kalau kau humbankan masuk dalam neraka pun tak apa, lama sangat. Wal'iyazubillah. Waktu itulah manusia yang ramai-ramai ni pergi berjumpa dengan Nabi Adam. Sebab nak minta pohon dengan Allah mulakan perhitungan. Manusia ramai-ramai bergerak ke seorang Rasul yang hebat. Nenda kepada semua yang ada dalam masjid ni. Moyang kepada semua yang ada dalam bumi ini. Namanya Adam. Tiada bin. Adam
tiada bin, kerana diciptakan oleh Allah tanpa ibu dan tanpa ayah. Bapa semua manusia yang ada di atas dunia ni. Semua manusia pergi berjumpa. Wahai Nabi Adam, bagi syafaat. Nabi Adam jawab, simple je. Nafsi, nafsi, nafsi. Hari ini aku akan utamakan diriku. Hari ini aku akan utamakan diriku. Hari ini aku akan utamakan diriku. Kerana hari ini Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka, marah. Tidak pernah Allah marah begini. Tidak sebelum ini dan tidak selepas ini. Hari yang paling Allah murka adalah hari di mahsyar. Maka Nabi Adam tak berani bercakap. Lalu Nabi Adam kata, kerana dulu aku pernah melakukan satu kesalahan. Satu salah. 960 tahun hidup. Sekali salah. Kita 24 jam, 5 kali buat dosa dengan Allah. 24 jam. 960 tahun, sekali salah. Nabi Adam jawab, Nabi Adam kata, pergilah kepada Rasul lain. Idhabu ila ghairi. Pergilah Nabi lain. Ramai orang tahu cerita ni. Pergi kepada Nabi Adam halau. Nabi Adam kata, aku dah ada dosa, ada kesalahan dengan Allah. Satu je tuan-tuan, salah makan daripada pohon yang dilarang oleh Allah. Maklum manusia ramai-ramai pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Jawapan yang sama. Saya tak mau cerita terperinci, tuan-tuan boleh tengok. Dalam YouTube banyak. Nabi Nuh kata, aku pernah berdoa. Tuan-tuan dengar. Nabi Nuh sebut kesalahan dia. 1000 tahun hidup. Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, hancurkan ke semua rumah yang ada. Sebab berdakwah 1000 tahun yang masuk Islam tak sampai 100 orang. Kita malam ni dah 5,000 ni. Sampai keluar sana. Atas, bawah. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun tak sampai 100 orang. Siapa yang buat baik, siapa yang dakwah ajak orang buat baik, bagi nasihat kat orang, cikgu, pendakwah, ustaz, AJK masjid, AJK kebajikan, AJK dakwah. Jangan sedih kalau manusia tak mau dengar dan tak mau ikut. Tetapi sedih kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang penting. Yang Allah tanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang ditanya oleh Allah. Nabi Nuh suruh pergi ke Nabi lain. Nabi Musa pergi ke Nabi lain. Nabi Isa minta pergi ke Nabi lain. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim minta pergi ke Nabi lain. Idhabu ila ghairi. Pergi ke Nabi lain. Nabi Ibrahim. Subhanallah. Sebab Nabi Ibrahim kata, dulu aku pernah berbohong 3 kali. Dulu aku pernah berbohong 3 kali. 3 kali itu tuan-tuan, bukan bohong. 3 kali itu ketika negeri Nabi Ibrahim, kerajaan dia buat show heboh. Menari, berjoget, campur lelaki perempuan semua. Dia tak pergi. Dia pergi ke kuil. Dia pecahkan semua berhala. Dia tinggalkan berhala yang paling besar. Dia letak dan sangkutkan kapak di atas berhala yang paling besar. Bila penduduk kampung semua balik, orang tanya siapa yang buat. Ada satu orang pemuda yang tak pergi ke pesta kita. Pemuda itu namanya Ibrahim. Lalu mereka bawa Nabi Ibrahim, bawa Ibrahim alaihissalam
Man fa'alahu. Siapa yang buat ni wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, tengoklah kapak tu ada dengan siapa. Tengoklah kapak tu ada dengan siapa. Itulah yang dia kira sebagai bohong. Tuan-tuan, hidup Nabi Ibrahim 3 aja kesalahan. 3 tu yang dia kira salah. Lalu Nabi Ibrahim merasakan bahawa dia tak berupaya untuk bercakap di mahsyar. Tidak berbaki Rasul Ulul Azmi, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berbaki. Nabi Muhammad. Di sinilah Nabi menggunakan doa yang Nabi simpan. Sini. Di sinilah Nabi menggunakan da'watun mustajabah. Apabila manusia ramai-ramai. Ramai pun tak boleh nak gerak semualah, ramai tuan. Yang di depan minta Nabi bercakap. Lalu kata Rasulullah, ana laha, ana laha. Aku berhak dengan permohonan itu. Aku berhak untuk menunaikan permintaan itu. Aku berhak dengan syafaat itu. Lalu Nabi berjalan sehingga ke bawah arash. Semua orang akan tengok arash. Tuan tak payah cari arash. Semua orang akan tengok. Saya akan tengok. Tuan-tuan semua akan tengok. Kita berada di bawah, arash akan berada di atas. Makhluk Allah yang paling besar namanya arash. Paling besar. Saya sebut kat sikit tuan-tuan, besar mana arash. Langit ada 7. Langit ada 7 lapis. Setiap lapis langit 500 tahun perjalanan. Langit 1 nak pergi ke langit 2. Tuan-tuan, langit pertama ada bintang yang berusia 13 berapa bilion tahun. Ini bukan hadis, ini fakta sains. Astronomi. Di langit pertama ada bintang berusia 13 berapa bilion tahun. Akal kita tak terbayang. Jumlah bintang yang terapung di langit sana melebihi jumlah butiran pasir di 7 lautan dunia. Langit 1 nak ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Ini hadis Nabi. 2 nak pergi ke 3 500 tahun. 3 nak pergi ke 4 500 tahun. Sampai ke atas. Keseluruhan langit ini kalau letak di tepi kursi. Kursi ni bukan kerusi Thomas ni. Keseluruhan langit yang maha luas ini letak di tepi kursi, makhluk yang bernama kursi. Langit itu seperti sebentuk cincin, kursi itu seperti padang pasir yang luas. Langit yang saya cerita tadi, langit yang saya cerita, yang tak terbayang tadi. Tuan-tuan, letak langit keseluruhannya di tepi kursi, langit itu seperti sebentuk cincin, kerusi itu seperti padang pasir yang luas. Tuan-tuan baling cincin itu di padang pasir yang luas, cincin itu seluruh langit, padang pasir itu kerusi. Lalu kerusi diletakkan di tepi arash. Ini makhluk Allah yang paling luas. Makhluk Allah yang paling besar adalah arash. Letakkan kursi di tepi arash. Kursi itu seperti cincin. Arash itu seperti padang pasir yang luas. Subhanallah. Allah lah yang menciptakan arash itu. Izharan liqudratih, untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk dia duduk di atas arash itu. Izharan liqudratih, Allah nak pamerkan kekuatannya, kekuasaannya.
Akal dah tak boleh proses. Besar mana arasy itu. Bukan untuk Allah duduk di atas arasy itu. Bukan untuk Allah bersemayam di atas arasy itu. Jalla jalaluh. Bismillah, Masya Allah. Kita cerita makhluk Allah, kita boleh bayangkan betapa kuasanya Allah. Arasy itu akan berada di atas nanti di mahsyar. Semua kita akan tengok. Sudah pasti ia menutupi mahsyar keseluruhannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia berdiri di mahsyar begitu lama, kita semua lama kita berdiri, lalu Nabi menggunakan doa yang disimpankan oleh baginda Rasulullah. Nabi pun sujud. Lalu dibuka kepada Nabi bimahamidah yang tidak pernah dikurniakan oleh Allah semenjak Allah menciptakan alam ini, kecuali kepada Rasulullah pada hari itu sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi ke Nabi. Lalu Allah menyebutkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Ishfa' tu syafa'. Bagilah syafaat kepada siapa sahaja. Sal tu'tah. Minta wahai Muhammad, kamu akan diperkenankan doa kamu. Lalu Nabi menjawab, ummati ya Rabbi ummati. Subhanallah. Umat aku wahai Allah, umat aku wahai Allah. Puluhan hadis Nabi ketika Nabi hidup. Di hadapan sahabat, di belakang sahabat, dalam rumah, di luar rumah, dalam masjid, di luar masjid. Sahabat dan ahli keluarga Nabi melihat Rasulullah menyebut ummati, ummati. Ummati itu kita lah, tuan. Teringat dan terkenang Nabi dengan umatnya. Dia perasaan ini akan tuan-tuan kecap dan rasa apabila tuan-tuan memikirkan tentang masa depan umat ini. Tuan-tuan akan berasa dan mengalirkan air mata apabila sering memikirkan tentang ummah, apabila sering merisaukan tentang ummah, apabila sering mendoakan untuk ummah. Tuan-tuan akan tahu bagaimana Rasul bimbang, bagaimana Rasul fikir, dan bagaimana Rasul sentiasa berdoa untuk umatnya waktu Nabi hidup dulu. Itulah doa Nabi yang sering diulang-ulang, ummati Rabbi ummati. Wahai Tuhan umat aku, tidak ada permintaan lain. Maka yang paling dekat dengan Nabi, yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah tengok muka Nabi. Kita tak pernah tengok muka Nabi sehari pun. Tak pernah berjumpa dengan Nabi sesaat pun. Tidak pernah duduk dengan Nabi sesaat sehari pun. Akan tetapi kita diberikan peluang oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kod sunnah Nabi. Bila sahabat bernama Rabi'ah, salah seorang maula Rasulullah nama Rabi'ah, dalam satu riwayat yang hasan, bila sebut maula ni bekas hamba Rasulullah. Orang hadiah kepada Nabi hamba abdi, Nabi merdekakan jadi maula. Nabi beli hamba abdi, kemudian Nabi merdekakan, maka disebut maula. Nabi ada beberapa maula. Ada nama Safinah, ada nama Thauban, ada nama Syaqran,
ada nama Rabi'ah Maula Rasulullah. Satu hari Rabi'ah ini duduk dengan Nabi daripada pagi, berkhidmat sampai malam. Sampai dia duduk depan pintu rumah Rasulullah. Nak tunggu Nabi nak apa? Bijak sahabat ini, bijak. Dia kejar redha Nabi, dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Sahabat-sahabat yang bijak ini. Sampai malam, dari pagi khidmat dengan Nabi, berjalan dengan Nabi, duduk dengan Nabi, Nabi ke pasar, dia ke pasar, Nabi mesyuarat, dia tunggu. Ambil air ke Nabi, ambil selipar Nabi, bawa makanan Rasulullah. Bila malam, Nabi buka pintu, Nabi tengok Rabi'ah depan pintu, Nabi kata, "Ya Rabi'ah, sal ya Rabi'ah, minta ya Rabi'ah. Apa yang kamu nak?" Maka kata Rabi'ah, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta untuk kamu memberikan syafaat kepadaku di hari akhirat." Nabi kata, "Wahai Rabi'ah, permintaan dunia, wahai Rabi'ah, yang lain-lain. Nak tanah ke? Nak tanah sebidang kan? Nak buat cucuk tanam, nak kambing ke 5 ekor, nak unta ke 2 ekor. Wahai Rabi'ah, dunia, yang dunia." Rabi'ah kata, "Ya Rasulullah, itu sahaja permintaan." Dia nak di mahsyar Nabi sebut namanya. Dia nak di mahsyar Nabi panggil dia untuk masuk bersama dalam syurga. Bila Nabi kata, "Wahai Rabi'ah, permintaan lain, bukan permintaan akhirat." Rabi'ah kata, "Bukan, ya Rasulullah, tidak ada permintaan lain, itu saja permintaan aku." Lalu Rasulullah pun jawab, "A'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk membantu kamu, untuk memberi bantuan kepada kamu, syafaat kepada kamu. Banyakkan sujud, wahai Rabi'ah. Banyakkan sujud, wahai Rabi'ah. Nabi ulang, banyakkan sujud, wahai Rabi'ah. Solatlah tuan-tuan. Solat. Menjadi ketua makhluk. Nabi SAW, ketua makhluk. Sayyidul Thaqalain, penghulu manusia dan jin. Nabi, presiden semua jin dan manusia. Tinggi sekali. Kerana ujian Nabi yang paling berat. Tetapi Nabi tetap mencintai umatnya. Tuan-tuan semua dah dengar kisah, alhamdulillah. Ramai malam ni pun anak muda masih majoriti. 70, 80%. Anak-anak muda masih majoriti. Bukan senang nak datang masjid, tuan-tuan. Tak ada siapa bagi tuan-tuan RM50. Tuan-tuan datang ni, tak ada siapa bagi duit RM1. Tuan-tuan korban masa, tenaga. Anak muda lagi, tenaga banyak. Masih boleh buang masa berfoya-foya di tempat lain. Sepatutnya angkat tayar. Sepatutnya main game di rumah. Tapi main rumah Allah. Untuk dengar destinasi akhirat yang terakhir. Untuk mendengar kedudukan cinta yang perlu kita rebut dan tanam dalam diri kita. Iaitu cintaan kepada Nabi SAW. Bila Nabi berdakwah, pergi keluar berdakwah, Nabi pergi ke Taif. Sampai ke Taif, tak sempat berdakwah, Nabi diusir. Pimpinan Taif, Bani Thaqif, arahkan kepada polis sebagainya, suruh Muhammad keluar. Halau dia. Kami tak mau Islam. Nabi akur. Nabi tak lawan. Nabi tak buat demonstrasi, Nabi tak turun di jalanan, Nabi tak lawan.
dengan kerajaan ketika itu. Waktu itulah keadaan ketika itu. Nabi tak lawan, Nabi keluar. Jahat pemimpin Taif, dia arahkan wanita, kanak-kanak, orang tua-tua baling batu ke Nabi. Lalu mereka, bila Nabi dalam perjalanan nak keluar daripada bumi Taif, baling batu. Baling batu. Saya berdakwah 40 tahun, tak pernah orang baling batu, tuan. Kita selesanya kita berdakwah. Yang ugut bunuh tu adalah. Yang baling batu belum. Ambil batu baling. Ustaz Wadi baling. Alhamdulillah. Dakwah kita mudah. Dakwah kita selesa. Sebab itu dia Rasulullah. Sebab itu dia kekasih Allah. Sebab ujiannya berat. Dibaling batu dan kayu sehingga berdarah tubuh Nabi. Tidak diherdik dan tidak dimaki penduduk Taif. Nabi berjalan sehingga kedua sepatu Rasulullah dipenuhi dengan darah. Siapa dalam Malaysia ni, semua pendakwah dalam Malaysia ni termasuk saya, yang berdakwah sampai ke darah macam tu? Tak ada. Semua berdakwah dalam aircon. Kipas, aircon, ambil gambar, tanda tangan, jamu makan lagi. Macam tu je dakwah kita. Subhanallah. Saya tak kata kat siapa-siapa. Saya syukur kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala bagi istiqamah kepada kita semua. Amin. Nabi dibaling batu dan kayu. Sehingga darah terhimpun di telapak kaki Nabi, di sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dakwah Rasulullah. Sampai Nabi berehat di satu tempat, Allah hantar malaikat bukit yang dipanggil Malakul Jibal. Malaikat bukit ini malaikat gunung, malaikat yang menjaga gunung ganang. Ada malaikat yang menjaga laut, ada malaikat yang menjaga sungai, ada malaikat yang menurunkan hujan dengan arahan Allah. Ada malaikat yang berpusing-pusing di majlis ilmu, ada malaikat banyak. Ada malaikat yang mengambil kegembiraan letak dalam hati manusia. Ada malaikat yang mengambil kesedihan letak dalam hati manusia. Macam-macam tugas. Allah hantar malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab salam. Waalaikumsalam ya Malakal Jibal. Wahai malaikat yang menjaga gunung. Lalu malaikat yang menjaga gunung berkata, wahai Muhammad, Allah mengutuskan aku untuk memberi pilihan kepada kamu. In syi'ta, kalau kamu benarkan, kalau kamu izinkan, an utabbiqa alaihimul akhshabain, aku nak hempapkan dua gunung ini ke atas penduduk Taif. Angkat dua gunung, hempap di atas bukit Taif. Gunung itu sampai hari ini masih wujud. Bukan bukit, tuan-tuan, gunung. In syi'ta ya Muhammad, kalau kamu nak wahai Muhammad. Ini bukan selepas sebulan Nabi didarahkan, tuan-tuan, bukan sebulan. Nabi keluar daripada Taif, darah masih ada, belum sampai ke Mekah, balik pulang ke rumah. Malaikat datang, tawarkan, Allah hantar untuk tawarkan, dihempapkan dua gunung. Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan Rasulullah kepada umatnya melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri.
Dia kata, la ya malik, ya malik, ya malakal jibal. La ya malakal jibal. Tidak. Wahai malaikat yang menjaga gunung dan bukit. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim. Bahkan kata Nabi, aku berdoa kepada Allah. Ini Rasul kita. Tuan-tuan, kita bergaduh dengan orang. Kita seorang, dia orang 10. Kita bergaduh dengan orang, kita seorang, dia orang 100. Kita berperang dan bergaduh dengan orang, kita satu, mereka 600 orang. Waktu kita nak bawa Islam dengan 600 orang ini membaling kayu dan batu kepada kita. Kita tak ada kenderaan, kita tak ada senapang, kita tak ada senjata, kita tak ada pisau, kita tak ada pedang. Datang malaikat. Wahai Wadi Anwar, Allah arahkan untuk minta izin dihempapkan kepada mereka 2 gunung ini. Tuan-tuan, semua orang pernah bergaduh. Dia seorang. Waktu tu kita berharap orang mai tolong kita. Dan ketika berada dalam keadaan yang begitu kuat, Nabi duduk di situasi yang begitu kuat, Nabi memiliki Allah. Maksudnya itu kekasih Rasulullah. Ketika itu Nabi mempunyai pilihan untuk berkata ya, tapi Nabi kata tidak. Aku berdoa kepada Allah untuk Allah lahirkan, keluarkan daripada sulbi mereka generasi yang ya'budullah, menyembah Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Hari ini penduduk Taif semua Islam. Tidak ada berhala di Taif. Tidak ada 1% pun yang tidak Islam di Taif. 100% penduduk Taif semuanya Islam. Tuan-tuan yang pergi umrah, pergi berjalan di Taif, tuan-tuan boleh melihat kesan-kesan sejarah tersebut. Kawasan-kawasan yang Nabi lalu, kampung yang Nabi lalu, ladang anggur yang Nabi singgah. Dibina hari ini ada masjid di dalam ladang anggur tu. Hari ini dibina masjid nama Masjidul Addas. Masjid Addas, satu-satunya manusia yang beriman kepada Rasulullah waktu Nabi balik daripada Taif. Seluruh penduduk Taif tak mau Islam. Satu orang pemuda masuk Islam namanya Addas. Ada masjid tu nama Masjid Addas. Masjid itu dibina sampai hari ini di dalam kebun anggur, yang mana dalam kebun itulah Nabi masuk berehat sebentar. Tapi Nabi berdoa munajat di tempat lain yang Nabi berdoa tadi. Ya Allah, keluarkanlah daripada keturunan mereka generasi yang menyembah Allah, generasi yang tidak mensyirikkan-Mu sedikit pun, wahai Allah. Ini kasih Nabi SAW dekat kita semua. Kasih Nabi kepada kita. Dan Nabi tempat dia syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling atas, atasnya Arash. Di syurga dia ada tingkat. Atas sekali syurga Firdaus. Atas syurga Firdaus adalah Arash. Apabila minta, mintalah dengan syurga Firdaus bila kita nak minta. Yang terakhir untuk malam ni. Saya 1 jam ya, tuan, tak ada soal jawab. 1 jam ya. Ustaz Azhar 2 jam lah. Kuat dia, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ghafarallahu lahu. Ghafarallahu lahu. Ghafarallahu lahu. Seorang pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Dalam perjalanan nak datang ke Masjid Sayyidina Uthman.
untuk hadir ceramah, baru saja meninggal, telah terlibat dalam kemalangan di Batu Tujuh. Al-Fatihah kepada ruh beliau, arwah Muhammad Iyad bin Abdul Hamid rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka ditulis oleh Allah dengan pahala fi sabilillah sehinggalah dia pulang ke rumahnya semula. Ni keluar datang masjid, datang dengan niat untuk solat dan dengan niat untuk menuntut ilmu, belajar agama, meninggal. Syahid dia. Untung dia, Masya Allah. Sebab tu banyakkan niat yang baik. Banyakkan niat yang baik. Niat, azam, esok nak buat benda yang baik, lusa nak buat benda yang baik. Dan niat yang baik ini selalunya datang daripada hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati bersih, kaya dengan azam yang baik. Dia kaya dengan niat yang baik. Bila hatinya bersih. No? Beruntung hamba Allah ni. Muda lagi ni, maksudnya baru tahun 1, baru 20 lah, lebih kurang. No? Untung dia. Mesti syahid dia. No? Semoga kita jumpa dia satu hari nanti. Dan yang terakhir, tuan-tuan, untuk malam ni ialah Nabi SAW sayang kepada umatnya. Bila Nabi semayang di depan Kaabah satu ketika dulu, Quraisy tengok Umayyah bin Khalaf, kemudian Uqbah ibn Abi Mu'aid. Nabi solat depan Kaabah. Waktu itu bapa saudara Nabi masih hidup dan bapa saudara Nabi itu adalah ketua Mekah, iaitu Abu Talib. Dia ketua Mekah. Jadi ketika itu Nabi boleh solat depan Kaabah. Kalau tak ada Abu Talib, dah lama mereka membunuh Rasulullah. Nabi pun semayang. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ramailah, 4-5 orang. Umayyah kata, siapa berani pergi buat Muhammad? Siapa berani pergi buat lelaki sundal itu? Siapa berani pergi buat lelaki, macam-macam panggilan sebelum mereka buat. Mereka sengaja mengangkat suara memanggil Nabi dengan pelbagai panggilan. Tuan-tuan, kita yang tu pun tak lulus dah. Orang panggil kita dengan panggilan. Bergegar tubuh badan ni orang panggil kita. Bergetar-getar tubuh badan kita bila orang panggil kita dengan panggilan. Panggilan yang pelik-pelik. Sebelum mereka menyakiti Nabi, tubuh fizikal Nabi, mereka panggil Nabi. Panggilan yang macam-macam. Ni, yang 5 orang ni. Kemudian kata Umayyah, siapa berani pergi buat Muhammad? Kata Uqbah ibn Abi Mu'aid, aku. Dia dekati Nabi, lalu dililit leher Nabi. Fakhanaqahu khanqan syadidan. Sampai Nabi terjatuh. Dililit-lilit leher Nabi, bergasak dengan Nabi sehingga Nabi jatuh. Nabi boleh sahaja melepaskan tumbukan ke muka Uqbah ibn Abi Mu'aid. Tetapi orang-orang kafir berani untuk buat kerana mereka tahu Muhammad takkan apa-apakan mereka. Nabi pernah dicabar oleh ahli gusti Makkah, Rukanah. Lalu Nabi menjatuhkan Rukanah beberapa kali dan mengalahkan Rukanah. Rasulullah ni bukan orang duduk masjid pegang tasbih kopiah tutup mata ni. Rasulullah bukan dalam masjid saja, Rasulullah juga panglima perang, Nabi juga yang paling berani di kalangan kami, kata para sahabat.
Yang paling berani asja'una Rasulullah. Yang paling berani di kalangan kami Rasulullah. Tetapi orang kafir tahu, kalau kita tumbuk pun Muhammad tak akan balas, kita hina pun Muhammad tak akan balas. Ini kesabaran yang begitu ganjil, kesabaran Rasulullah. Pelik sabar Nabi. Pelik, tak masuk di akal kesabaran Nabi. Lalu dililit leher Nabi sehingga bergasak jatuh Nabi. Nabi tak lawan, jatuh. Dilepaskan. Kata Umayyah, semalam aku lalu di kampung Fulan, ada bangkai anak unta. Bangkai, baru je. Masih lagi bangkai, masih lagi busuk. Satu malam. Bangkai. Meninggal sehari lepas, bangkai. Lalu, siapa yang berani ambil bangkai itu, letak di belakang Muhammad waktu dia solat sekejap lagi. Kata Uqbah, aku. Tuan-tuan, Uqbah ini sahabat baik Nabi SAW dulu. Tak payah ceritalah, panjang lagi. Tuan-tuan carilah. Bersahabat dengan Nabi SAW. Rugi dia. Dia berperang dengan Nabi. Seandainya dia baik dengan Nabi, dia masuk Islam. Tuan-tuan bayangkan, sahabat baik masuk Islam, duduk dengan Nabi. Sepatutnya. Dia tinggal Nabi, dia bermusuh dengan Nabi. Dan dia sahabat Rasulullah. Ada kisah mereka. Uqbah ibn Abi Mu'aid. Bila Umayyah kata, siapa berani angkat bangkai letak belakang Muhammad nanti waktu dia sujud. Uqbah kata, aku. Dia terus pergi. Nabi sedang solat. Nabi solat lama. Dia pergi ambil. Dia bawa bangkai. Bangkai tuan-tuan lebih busuk daripada najis. Lebih busuk daripada sampah bangkai. Lalu dia letakkan bangkai itu ke atas belakang Nabi kita. Betul waktu Nabi kita sujud. Lalu berdekah-dekah mereka gelak 5 orang ni. Nabi tak bangun lagi. Tadi dah panggil Nabi dengan panggilan macam-macam. Dijerut leher Nabi, diletakkan bangkai dan kotoran atas belakang Nabi. Nabi tak bangun. Kita dah lama dah bangun, dah bocor tuan-tuan. Betul tak? Terus bolehlah satu jadi ya. Subhanallah. Bertumbuk dah sepatutnya. Tak bangun Rasulullah. Nabi kekal sujud. Abdullah ibn Mas'ud ketika itu melihat Abdullah berlari ke rumah. Rumah Nabi dekat dengan Marwah. Beberapa meter daripada Marwah yang tuan-tuan duk tawaf sa'i tu. Yang tuan-tuan sa'i Safa Marwah, keluar pintu Marwah belah kanan, ada berapa belas meter, itu rumah Sayyidatina Khadijah, rumah Rasulullah, mendapat 6 orang anaknya. Pergilah Mekah tengok tempat-tempat ni. Tapi rumah tu tak dah. Dia kosong je lah. Abdullah ibn Mas'ud berlari ke rumah Nabi, pergi tengok anak Nabi. Ada seorang ketika itu yang paling berani. Percakapannya seperti Rasulullah, akhlaknya seperti Nabi, ibadahnya seperti Nabi, berdirinya seperti Nabi, dia berjalan macam Nabi, dia duduk macam Nabi. Fatimah bintu Muhammad alaihissalam. Abdullah bin Mas'ud masuk, bagi salam, tengok ada Sayyidah Fatimah, ayah kamu diperlakukan, Rasulullah diperlakukan. Sayyidah Fatimah, kanak-kanak lagi, berani. Tuan-tuan, kanak-kanak bukan. Kanak-kanak. Baru umur belasan tahun. Dia yang pergi menghalau lelaki-lelaki yang tua-tua tadi ni. Lalu dibersihkan belakang ayahnya. Dibuang najis-najis tu. Habis Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad alaihissalam, dia bersihkan. Nabi pun baru bangun tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada apa. Nabi hanya bangun. Kemudian Nabi pergi kepada 5 orang yang mengganggu Rasulullah. Nabi menyampaikan sesuatu wahyu kepada mereka. Kata Rasulullah, kalian semua akan mati dalam keadaan terbunuh. Macam tu je Nabi sebut. Tak ada nak maki, update Facebook, angkat gambar, rakam. Buat.
Inilah, tengoklah tuan-tuan semua, yang ni yang buat. Tak malu. Tengok ni, zaman hari ni. Lelaki kantoi dengan perempuan lain, isteri ni masuk, rakam ni, rakam. Hak suami yang kantoi tadi, wahai fulan-fulan, aku ceraikan kamu dengan talak. Dengar duk rakam tu. Aku ceraikan kamu. Satu Malaysia tengok. Huru-hara dunia. Sampai tak dibezakan lelaki dan perempuan siang dan malam zaman ini. Tidak lagi dapat dibezakan hitam dan putih ni zaman ni. Ajaib ni zaman ni. Nabi SAW bangkit. Nabi bagi tahu wahyu begitu aja. Nabi kata kalian semuanya aku nak sampaikan bahawa kesemua kalian akan mati terbunuh. Tuan-tuan, kelima-lima tadi, Umayyah, Uqbah, semua mati dibunuh dalam perang sebagainya. Semua lepas itu. Di sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Semoga kecintaan kita yang pertama dalam hidup ini adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kecintaan kepada Nabi adalah yang pertama dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua dalam keadaan beriman, ya Allah. Matikanlah kami semua, ya Allah, dalam keadaan kami dikasihi oleh-Mu, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan kami dirindui oleh-Mu, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan kami diampunkan oleh-Mu, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan kami semua diampun, dirahmati, diredai oleh-Mu, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan kami beriman kepada-Mu, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam masjid ini, ya Allah, pada malam ini dan semua ahli keluarga kami dalam keadaan husnul khatimah. Kekalkanlah iman kami, ya Allah. Jangan dicabutkan iman kami, ya Allah. Kami menghargai iman dan Islam yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Alhamdulillah. Kau kekalkanlah iman kami sehingga kami semua berhimpun di dalam syurga Firdaus-Mu. Seperti mana kami semua berhimpun di dalam masjid ini pada malam ini untuk mencapai redha dan kemuliaan-Mu, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.